sedang menonton Lensa IPT. Kali ini kami berada di Universiti Teknologi Malaysia, kampus Kuala Lumpur, UTM-KL. Dan pastinya hari ini kami bersama-sama dengan anda bawakan kepada anda gambaran di Nexus Expo UTM-KL. Dan hari ini anda setia menonton kami Lensa IPT tepat jam 9 malam. Kami akan pastinya bersiaran di TV1, saluran berita RTM. Nak senang nak menonton kami di Facebook Live Lensa IPT ataupun ikuti kami di RTM Click. Nak senang nak mudah, tonton saja di mana anda berada bersama dengan RTM Click. Apa sebenarnya Nexus Expo ini? Kalau nak tahu lebih lanjut, kita saksikan video yang telah disediakan. Masyarakat Malaysia hari ini bukan hanya perlu memanfaatkan teknologi terkini, tetapi perlu turut serta menjadi penyumbang kepada kemajuan teknologi tersebut melalui penyelidikan dan inovasi. Sehubungan itu, bagi melahirkan generasi penyumbang kepada kemajuan teknologi sejagat, Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi DVCRI Universiti Teknologi Malaysia UTM menganjurkan Expo 2023 yang merupakan program inovasi menekankan interaksi sosial dan saintifik antara UTM dan pelbagai kategori dan peringkat masyarakat. Antara yang turut serta ialah pemain industri serta penyelidik tempatan dan antarabangsa. Pelbagai program diadakan dalam bentuk pameran, persidangan dan seminar antarabangsa, pertandingan, anugerah, perkongsian ilmu, perundingan dan pengkomersialan produk penyelidikan. Selain dari itu, program ini juga bertujuan mempamerkan penyelidikan dan inovasi terkini dalam sains, teknologi dan bidang berkaitan, menyediakan platform untuk penyelidik, inovator dan usahawan berkongsi idea, kepakaran dan pandangan mereka serta memupuk penyelidikan dan rangkaian kerjasama dalam kalangan profesional industri, pelabur dan orang ramai. Expo 2023 dijangka mengangkat potensi penyelidikan UTM ke pasaran global dan menggalakkan pertumbuhan ekosistem yang lebih inovatif. Di Nexus Expo kali ini kita ada 47 booth dan sekarang ni saya bersama dengan salah satu booth Dispa Teknologi. Kita bersama dengan Sri Prasad. Hai Sri Prasad. Hai. So saya founder Dispa Technologies. So apa yang kami buat adalah kita buat 3D printing as a main team, tapi kita hasilkan bukan 3D printed parts yang biasa-biasa saja. Contoh yang ni adalah 3D printed, and part of that kita juga hasilkan a few merchandise products, and some of other products is some 3D prints like this and so on lah. And then kita juga membuat reverse engineering untuk 3D printed parts. Contoh Syah, kita boleh scan badan Syah and then 3D print. So kita boleh hasilkan klon tapi versi plastik. Begitu. Saya jadi plastik Tapi kalau nak hasilkan satu yang kecil ni berapa lama agak-agak? So contoh yang ni akan makan masa selama 9 jam. And then cost dia lebih kurang agak berpatutan jugalah. Ya. Jadi kalau makin besar, kalau macam ni makin mahal lah ya? Ya betul. Kalau lagi besar lagi mahal dan dia ambil masa yang agak lama, tapi bukanlah terlalu lama. Contoh kalau kita tunggu 3 hari, kita boleh agak-agak boleh dapat macam ni tak? Just by tunggu saja, bukan. Tapi dengan 3D printing teknologi kita boleh hasilkan in just 3 days. Ya. Paling jauh market Dispa Teknologi pergi mana dah? Okey, latest kami sedang bekerja bersama sebuah syarikat public listed company untuk spare parts interior lorry. This is the furthest that we have gone. Saya rasa dah lama 3 tahun. Selama 3 tahun Dispa Teknologi di pasaran. Dan hari ini ada tak temanya Research and Innovation. Apa antara innovation yang dibuat oleh Dispa Teknologi? Okey, antara innovation yang kami buat adalah reverse engineering, where we recently scan antara parts yang kita tak boleh replicate. Contoh tak ada dalam market tapi benda tu ada, cuma dia tak ada production. So kita scan and reproduce it into mass production. And seterusnya kami juga buat hologram technology. We also use hologram technology for
for gimmick event launches. So untuk gimmick perasmian kita gunakan teknologi. Biasa kita potong ribbon saja kan. So yang tu boring sangat dan terlalu kuno. So kita gunakan teknologi untuk integrate robotics and also event management. Yeah. Kalau tadi kita dengan Sri Prasad, kita dah cerita berkenaan dengan Dispar teknologi semua. Sekarang saya nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan ni. Bola bulat ni kita nak tanya master dia. Kita bersama dengan Sean. Hai. Hai. So, ini adalah key product kami. Namanya adalah 3D Lithophotograph Moon. So, ni boleh disimpan di sebelah kita punya bed ataupun di atas table lah. So, how this works is that you can just order it from Shopee. You just send us the picture that you want to put on this thing. Lepas tu bila kita ada on lampu dia akan keluar image macam ni. So kita boleh masukkan apa-apa gambar dalam ni lah. Gambar ataupun ayat ke apa ke semua. This is our product. Yep. Jadi beza ke kalau yang ni dengan yang lain-lain? Ni Proses dia sama saja, tapi ni adalah design kita sendirilah. Ni semua memang ada dalam template dia, memang ada kat website internet. Yep. Kita hanya print saja. Yang itu saya macam weapon je tu. Senjata. Ni 3D printed slingshot lah. Tapi belum tu kita tak bawa hari ni. So kita hanya demo ni saja. Susah tak nak buat dia punya template? Rasa agak-agak berapa lama nak kena siapkan satu template saja? Okay, untuk design tu dia depends, it's very subjective. So untuk ni kita ambil masa lebih kurang dalam 3 hari untuk hasilkan template dia. Tapi lepas tu dia akan jadi senang sebabkan since kita dah ada template, kita hanya perlukan tukar gambar depan saja. So proses tu agak cepat lah. Jadi daripada template nak siapkan satu bola ni berapa lama? Untuk sekarang ni, since our production is still small, untuk hasilkan satu bola ni kita akan ambil masa sehari lah. Sehari. Tengok, nak hasilkan satu benda ni bukannya mudah, memerlukan kepakaran yang cukup handal. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kita boleh tanya Sri Prasad tadi ataupun tanya Brother Sean ni sendiri, ataupun pergi ke Dispar Technologies di Instagram. Okay, banyak lagi booth kita nak pergi, tapi depan ni kita nak pergi satu lagi booth di belakang sana. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas bagi hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke Universiti Awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Santis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Dengarlah
kenang setiap saat. Kalau tadi kita dah singgah booth 3D printed custom merchandise, banyak sebenarnya yang kita dapat belajar benda baru, dan saya percaya sebenarnya benda barunya akan datang setiap kali ada benda baru. Inovasi tu setiap tahun pasti ada yang baru, dan kita tak boleh ketinggalan, kita kena terus ke depan. Tadi persoalan ledakan transformasi digital, adakah kita ni sebenarnya sudah bersedia ataupun tidak? Untuk menjawab persoalan itu, kita bersama dengan tiga orang tetamu pada hari ini. Di sebelah saya kita bersama dengan Profesor Dr. Nur Saada Abdul Rahman, Fellow Akademi Sains Malaysia ASM, dan juga kita bersama dengan Profesor Dr. Rosli Mak Ilyas, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Teknologi Malaysia UTM, dan juga kita bersama dengan Puan Khairunisa Abdul Kadir, pelajar ijazah kedoktoran Sains Komputer Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan bila cakap pasal ledakan transformasi digital ni, macam saya cakap awal tadi, setiap tahun ada perubahan. Kadang-kadang setiap bulan pun, setiap hari mesti ada perubahan, inovasinya, digitalizationnya. Apa peranan UTM sebenarnya untuk menjadikan transformasi digital ni lebih kuat dan juga lebih kita kata mampu bersaing dengan negara-negara luar? Okey, terima kasih pengacara. Jadi peranan UTM khususnya dan sebenarnya semua industri awam dalam transformasi digital ni adalah sangat penting bagi memastikan negara kita, khususnya Malaysia, berdaya saing dalam menghadapi ekonomi global yang berasaskan digital sekarang ini. Jadi sebagai sebuah universiti, peranan UTM khususnya adalah jelas sebenarnya. Kita melahirkan pertama sekali adalah penyelidikan yang dapat membantu negara untuk mewujudkan teknologi-teknologi baru, dan bagi menyokong teknologi-teknologi dan aplikasi-aplikasi transformasi digital ni bagi Malaysia dapat bersaing bukan saja di peringkat Asia region tetapi juga di peringkat global. Itu yang pertama, maknanya dalam konteks penyelidikan itu sendiri. Yang keduanya, apabila kita berdepan dengan transformasi digital ni, ini bermakna kita berdepan dengan talent, maknanya tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Jadi untuk melaksanakan penyelidikan ataupun untuk menghasilkan teknologi-teknologi baru yang berkaitan dengan teknologi digital ni, kita perlukan talent. So dalam konteks yang kedua ni ialah penghasilan pemikir. Pada saya ialah pemikir, graduan terutamanya di peringkat pasca siswaza yang dapat melakukan pendidikan, yang dapat melahirkan inovasi-inovasi bagi idea-idea baru untuk negara kita. Dan yang ketiganya adalah tenaga kerja mahir di peringkat apa ni kita panggil undergraduate lah. Dalam konteks ini, kenapa tenaga-tenaga di peringkat siswazah ini penting? Kerana apabila berlakunya ledakan transformasi digital ini, bermakna syarikat kita ataupun komuniti kita perlu bergerak seiring dengan transformasi digital ini. Dan siapakah yang akan menyokong proses ini? Di sinilah datang peranan para graduan, terutama di peringkat siswazah lah, untuk sebagai persediaan kepada negara menerima teknologi maupun juga menghasilkan teknologi baru. Yeah. So itu penting pada saya. Kalau dari segi Akademi Sains Malaysia ataupun ASM, apa sebenarnya peranan untuk kita kata bersama-sama dengan universiti untuk menyumbang lagi berkenaan dengan transformasi digital ni sendiri, Prof? ASM sebagai satu institusi change maker dan thought leader telah menyediakan satu rangka kerja 1010 MySCIE
yang berfungsi sebagai alat integrasi antara kerajaan, penyelidik, inovator, industri dan juga masyarakat untuk bekerjasama dalam menjana dan mentransformasikan Malaysia bagi menjana kemakmuran ekonomi bersama. Okey. Di dalam My 1010 My STIE ini terdapat pelbagai transformasi digital seperti teknologi 5G, 6G, percetakan 4D, 5D, AI, sistem kecerdasan termaju, augmentasi analytics dan juga blockchain dan neuroteknologi, okey, yang dicadangkan dan dan juga boleh dimasukkan ke dalam dan digunakan ke dalam industri dan inovasi di Malaysia bagi industri-industri dan sektor-sektor, pelbagai sektor kemajuan sektor ekonomi di Malaysia ni. Di samping itu ASM juga telah memulakan inisiatif sains terbuka ataupun open science yang merupakan satu platform di mana data penyelidikan mentah, raw research data dikongsi dimasukkan dalam satu platform dan boleh dikongsi oleh bukan saja penyelidik lain tapi juga industri dan inovator. Hasil data ini boleh digunakan untuk menjalankan inovasi baru dan platform ini bukan saja terbuka kepada penyelidik ataupun industri di Malaysia, but juga di luar negeri. So hasil penyelidikan ini sekarang boleh menjadi global dan boleh digunakan oleh industri di Malaysia dan juga industri antarabangsa. Satu lagi inisiatif seperti yang Prof. Rusli mention tadi, bagi kita untuk meledakkan transformasi ini, kita perlukan talent dan kita perlukan juga talent daripada asas, daripada sekolah, mungkin bukan saja daripada peringkat antarabangsa, undergraduate. So walaupun Malaysia sistem pencapaian internet agak tinggi, tapi masih ada tempat-tempatnya yang tak dapat akses. So ASM telah melalui kepakaran fellow dan TRSM ataupun top research scientist telah menjalankan satu projek pembuktian konsep bagi menyediakan penyelesaian sementara interim solution di kawasan yang mempunyai masalah pencapaian internet dengan menggunakan wireless bridging. Satu projek yang telah dijalankan di Kuala Pajam di Beranang telah berjaya menghasilkan pencapaian internet yang bagus. So sekarang ni projek ini telah diperkembangkan ke beberapa daerah, termasuk di Sabah, di Persiangan Sabah, di mana satu sekolah di tengah-tengah itu tidak ada internet. Jadi projek ini telah dijalankan supaya sekolah itu dapat mencapai juga internet dan pelajar-pelajar di sekolah itu dapat sama-sama menikmatilah transformasi dan akses internet ni. Yes. Dan kalau kita ikut Nisa sendiri merupakan pelajar ijazah kedoktoran sains komputer, tak rasa cabarannya macam mana? Sebab daripada setiap hari ada inovasi baru, teknologi baru. Sains komputer ni bukan satu benda yang mudah. Mungkin boleh cerita sikit pengalaman? Okey, pengalaman saya sebagai seorang pelajar sains komputer bukan mudah. Pengalamannya sebab kita bermula daripada diploma, terus ke ijazah dan juga master, dan sekarang saya sambung pula kepada ijazah kedoktoran. So bukan senang untuk kita belajar teknologi ni, sebabnya setiap hari ada je teknologi yang terbaru. Tapi saya rasa ini adalah salah satu cabaran untuk saya sebagai graduate, untuk lebih holistik dan belajar benda baru untuk membuatkan ledakan transformasi teknologi ini.
Kalau dari segi sains komputer ataupun teknologi digital ni, isu yang paling orang cakap keselamatan cyber, Prof. Rosli. Jadi kalau diikutkan, apa antara peranan UTM untuk menjaminkan keselamatan cyber supaya lebih selamat kita untuk menggunakan akses digitalization itu sendiri? Okey, di UTM kita memang ada kumpulan-kumpulan penyidik tertentu yang bergerak ataupun menjalankan pendidikan yang khusus di dalam keselamatan cyber ni. Jadi penyidik-penyidik ini melaksanakan pendidik untuk menghasilkan teknologi-teknologi baru, kaedah-kaedah baru, bagaimana keselamatan cyber ini boleh menjadi satu asas utama terutama di dalam keselamatan penggunaan data-data yang ada. Dan keselamatan data-data ini merupakan satu asas yang sangat penting apabila ledakan transformasi digital ini berlaku. Ini termasuk juga dalam konteks kecerdasan buatan ataupun AI. Apabila kita bercakap tentang AI, ada banyak isu-isu security ataupun keselamatan data yang perlu kita ambil berat. Contohnya bila kita nak melaksanakan sesuatu tindakan ataupun kaedah kecerdasan buatan terhadap sesuatu isu, data ini diperlukan dalam jumlah yang agak besar. Apabila you nak latih, contohnya robot, nak latih menyelesaikan isu-isu logistik, contohnya kita perlukan data, even isu-isu masyarakat. Dan data-data ini perlulah dilindungi dan daripada dicerobohi ataupun diambil dengan sewenang-wenangnya oleh pihak-pihak tertentu. Jadi di sini penyelidik-penyelidik terutamanya perlulah mengenal pasti dan mendapatkan kaedah-kaedah yang kalau bolehnya terkehadapan untuk memastikan keselamatan cyber ini dapat menjamin ledakan transformasi digital ini berlaku. Sebab kita tak nak kita bercakap pasal teknologi, bercakap pasal ilmu baru, bercakap tentang industri, tetapi isu-isu integriti, isu-isu etika, isu-isu kecurian data ini menjadi satu masalah kepada negara. Dan macam mana sebenarnya ASM melihat kepada pengaruh transformasi digital terhadap mungkin perkembangan sosioekonomi negara, dan mungkin adakah projek pendidikan seperti di Malaysia ni sebenarnya kita boleh katakan mencapai tahap impak kepada masyarakat dalam konteks sosioekonomi yang diharapkan? Tadi saya dah katakan berkenaan dengan rangka kerja MySTIE, Tenten MySTIE. Tenten MySTIE itu melihat kepada 10 bidang sosioekonomi dan 10 teknologi yang boleh digunakan untuk membangunkan teknologi. So satu contoh yang boleh kita lihat dalam program yang dijalankan ialah DSM, ialah program iConnect. Program iConnect ini menghubungkan penyelidik di universiti dengan penyelidik dengan industri. Dan salah satu daripada contoh program yang dijalankan ialah Fintech in Islamic Finance. Fintech in Islamic Finance ini merupakan satu program yang mana penyelidik menggunakan data analitik dan juga AI dan membantu pihak-pihak Islamic banking untuk beberapa program yang mereka lakukan yang memerlukan big machine learning, AI dan big data supaya boleh memperkembangkan lagi bisnes mereka lah. Satu lagi program yang dijalankan di ASM ialah Precision Biodiversity ataupun keperisian biodiversity, yang merupakan projek yang
mendigitalkan dan merekodkan kekayaan biodiversiti negara. Daripada ini kita boleh menyelia biodiversiti yang ada di Malaysia ni dan juga alam sekitar dengan pihak alam sekitar melalui AI dan machine learning untuk kita kumpulkan data-data ni dan kita gunakan untuk inovasi. So semua data ni mungkin dikumpulkan dalam satu platform ataupun Malaysian Open Science Platform ataupun MOSPI, dan ini dikongsi dengan sama ada penyelidik lain di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Bila dengar tamu kita cakap berkenaan dengan digital itu sendiri, kita rasa macam banyak lagi benda yang kita nak kena belajar. Tapi kita akan bersama dengan anda selepas ini, masih lagi dalam Insight IPT. Lihat seketika. Tahun Melawat Malaysia ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing dan perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. 350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Ini termasuk kempen Melawat Malaysia, kerjasama industri dan aktiviti promosi, pengenjoran acara pelancongan, bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan yang menganjurkan aktiviti seni dan budaya, geran padanan penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita genting ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya. Membuatkan rasanya lebih manis. Bila transformasi digital tu berkembang pesat, satu persoalan juga yang
diajukan, adakah pekerjaan itu sendiri akan dikurangkan bila AI ni dah masuk, teknologi-teknologi baru dah masuk, pekerjaan sedia ada diluputkan? Kita nak tanya pendapat Karinisa sendiri macam mana? Saya percaya bahawa ekosistem inovasi tempatan masa kini sedang berubah mengikut konsep pendidikan dan juga pekerjaan. So kalau kita tengok dalam bidang pendidikan, kesan ledakan transformasi ni sangat meluas. Kita boleh tengok kesan ledakan transformasi ni ketika kita menghadapi COVID-19, di mana ketika itu kita lockdown dan semua pelajaran di peringkat sekolah dan juga universiti dilakukan secara online. Okey, so dengan kesannya ledakan transformasi ini, dia dapat membantu memudahkan lagi proses pelajaran dan juga pengajaran ketika itu. So selain itu, dengan ledakan transformasi di dalam bidang pendidikan juga, kita boleh mencari apa-apa informasi dengan hanya hujung jari saja. Okey, dan dengan adanya teknologi-teknologi yang terbaru, kita boleh melakukan apa-apa saja, tak kisah kita nak buat research, penyelidikan, kelas online, semuanya menggunakan teknologi yang maju. Okey, di dalam bidang pekerjaan pula, bak kata Encik Syai, dengan adanya ledakan transformasi, pekerjaan akan hilang. Saya rasa itu tidak berlaku sebab bila adanya transformasi yang baru, iaitu teknologi baru, so akan ada pekerjaan baru seperti dalam bidang AI, dalam bidang blockchain. So itu boleh mewujudkan pekerjaan baru di situ. Saya teringat bila Nisa cakap, kita teringat mungkin beberapa puluh tahun yang dulu sebelum adanya laptop ataupun komputer riba ni. Waktu tu mungkin ramai orang bimbang bila adanya laptop ni, dia menyekat semua sektor pekerjaan, mungkin typewritingnya dan sebagainya. Itu antara orang kisah pasal itulah. Jadi apa antara peranan UTM untuk memastikan sebenarnya mereka ni diberi kelatihan yang cukup untuk mendepani era digitalisasi ini sendiri? Bila bercakap tentang persediaan masa depan, maknanya kita balik atau kembali kepada penyediaan talent itu sendiri. Dan apabila kita bercakap pasal talent, kita di universiti, saya rasa semua universiti awam khususnya, dan di UTM, kita bercakap tentang apa yang kita kenali sebagai future ready graduate. Dan future ready graduate ini berkait rapat dengan future ready curriculum. Maknanya kita menyediakan tenaga mahir, para pelajar yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang apabila mereka keluar boleh diterima terus oleh pihak industri dan juga komuniti. Tetapi sebagai universiti adalah juga amat penting untuk kita melahirkan mereka yang boleh berfikir. Ini sesuatu yang saya rasa sering kali kita terlupa, terlepas pandang. Kita menganggap pelajar kita hanyalah untuk sebagai tenaga kerja menyelesaikan isu-isu sekarang. Tapi apa yang lebih penting pada saya ialah melahirkan para graduan yang bukan saja mempunyai skill ataupun ilmu sekarang bagi industri-industri yang sedia ada ataupun permasalahan sekarang, tetapi ialah para graduan, para talent yang boleh berfikir bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu yang mungkin berlaku akan datang dan mungkin dihadapi oleh negara. Itu yang pertamalah. Dan untuk memastikan perkara ini berlaku, kurikulum itu sendiri adalah amat penting. So kurikulum kita selain daripada melihat apa yang diperlukan oleh industri sekarang, sepatutnya juga memberi ruang dan peluang kepada para pelajar kita untuk berfikir dan berinovasi. Ini sesuatu yang saya rasa sangat penting untuk dilihat, bukan saja di peringkat universiti tetapi sebenarnya dari sekolah lagi. Sebab kalau kita bercakap pasal negara maju ni seperti di Amerika, kenapa mereka ke hadapan? Disebabkan oleh inovasi, dan inovasi ini memerlukan daya fikir yang tinggi. So itu saya rasa peranan penting yang perlu dilihat oleh semua kita warga pendidik, daripada sekolah
sehinggalah ke universiti. Macam mana pula kalau ASM merangka hala tuju ataupun inisiatif dalam bidang kita boleh kata transformasi digital untuk kita ni kekal relevan berdepani cabaran globalisasi sendiri? ASM telah membangunkan beberapa kertas kerja dan kertas-kertas strategik lah. Antaranya mungkin hala tuju robotik yang dibangunkan untuk membolehkan pakar-pakar AI di seluruh negara ini digabungkan bagi menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang AI untuk membangunkan homegrown teknologi kita sendiri yang boleh digunakan oleh industri dan mengurangkan kebergantungan kita kepada low skill labor dan foreign labor ya. So salah satu daripada sasaran yang ditetapkan dalam kertas strategi ini ialah untuk membina lebih kurang 195 unit robot bagi 10,000 tenaga pekerja menjelang 2030. So itu adalah satu strategi yang kita rangkakan bagi membawa Malaysia kepada era digital dan robotik ni. Pendigitalisasi data penyelidikan di bawah platform MOSPI juga merupakan satu ruang yang membuka ruang besar kepada penyelidik kita untuk berkolaborasi dan juga menyumbang kepada inovasi bukan saja di peringkat negara tapi di peringkat global, kerana data-data penyelidikan yang mereka gunakan ini yang mereka dapat ini boleh atau dihasilkan ini boleh digunakan oleh industri di peringkat global, sebab penyelidikan kita bukan peringkat antara Malaysia saja kan. Dan juga di bawah program Malaysian Open Science ataupun daftar terbuka ni, Malaysia banyak terlibat secara langsung dengan institusi-institusi yang menjalankan aktiviti yang sama di luar negara seperti CODATA for example, ataupun UNESCO yang sekarang ni melihat kepada digitalization dan AI sama ada dalam institusi pengajian tinggi ataupun dalam industri-industri di Malaysia. Buat masa ini juga ASM sedang dalam rangka menjana satu kertas putih bagi kementerian bagi melihat kepada ekosistem digital di institusi pengajian tinggi. Okey, untuk melihat bagaimana transformasi digital ini dapat dipertingkatkan, dimanfaatkan dan juga seterusnya digunakan oleh generasi akan datang untuk memastikan generasi akan datang ini akan kekal relevan lah dalam bidang ni. Mungkin Nisa bertindak sebagai pewaris ataupun pelapis daripada Prof. Rosli dan juga Prof. Saadah. Apa antara tanggungjawab yang dibawa bila kita nak bawakan satu isu yang khususnya sangat kita kata relevan pada masa kini, dan juga bawakan ideologinya itu sampai kepada setiap komuniti dalam masyarakat, memberikan hasil yang baik kepada masyarakat. Obat kata Cik Syah, saya sebagai pewaris Prof yang ada di sini, saya juga generasi muda dan saya juga terlibat dengan ledakan transformasi ini. So apa yang saya boleh katakan sebagai pewaris, so kita kena, apa yang saya dapat daripada yang saya belajar daripada peringkat universiti, dan saya juga bekerja sebagai pensyarah. Okey, so kita boleh bawa teknologi ini kepada umum. Okey, di semua peringkat masyarakat, tak kira daripada bab kata Prof tadi, kita start daripada sekolah dan juga kita boleh bawa dia sampai ke warga emas, sebab mereka juga perlu tahu dan mengenali teknologi ini, di mana kalau saya rasa pada masa hadapan semakin banyak lagi teknologi yang ada untuk waktu ini. So saya juga perlu memperkenalkan apa, macam sekarang bidang saya adalah virtual reality, mana dalam bahasa Melayunya adalah maya. Okay, reality maya. So saya akan buat pelbagai inovasi untuk saya menolong lagi orang-orang di luar sana. Sebelum kita nak menutup segmen ni, Prof. Rosli, mungkin ada harapan ataupun pandangan, hasrat yang disimpan dalam hati mungkin berkenaan dengan ledakan transformasi digital ni, untuk kita bawakan lebih mendalam dengan komuniti ataupun pelajar-pelajar yang
sekarang ni? Apabila bercakap tentang transformasi digital ni, kita sering kali berbincang tentang teknologi itu sendiri. Banyak usaha lah ataupun kita kata pelaburan yang dilaksanakan dalam konteks pembangunan teknologi ataupun persediaan menerima teknologi. Tapi saya ingin menekankan kepada dua benda lah. Yang pertama ialah bagaimana negara kita dan rakyat kita sepatutnya terlibat sama dalam melahirkan dan membentuk teknologi ataupun homegrown teknologi. Ini satu yang sangat penting. Sekiranya tidak, kita akan menjadi masyarakat pengguna lah sehingga bila-bila. Dan yang keduanya ialah persediaan mental sebenarnya. Persediaan mental, mungkin psikologi dalam konteks menerima ledakan teknologi ni. Terutamanya dari peringkat sekolah lagi. Berapa banyak usaha ataupun program yang kita laksanakan untuk menyediakan pelajar-pelajar kita dengan ledakan teknologi ni. Menggunakan teknologi, semua pandai. Tetapi menghadapi teknologi ni, kesan teknologi, keburukannya kepada perhubungan sesama manusia, contoh security datanya, etikanya, saya rasa dua benda ni perlu diberi penekanan yang lebih oleh kita lah, terutamanya universiti, para pendidik, begitu juga negara sebenarnya. Baik, kita ingin ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita bersama dengan Profesor Dr. Nur Saad Abdul Rahman, Fellow Akademi Sains Malaysia. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Rosli Mat Elias, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UTM, dan juga bersama dengan Khairunisa Abdul Kadir, pelajar ijazah kedoktoran Sains Komputer UTM. Terima kasih kerana sudi menghadirkan diri pada Lensa IPT hari ini. Dan lepas ini sebenarnya jangan ke mana-mana sebab kita akan singgah satu lagi booth. Kita nak tahu apa inovasi ataupun teknologi yang diadakan. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT. RM100 juta geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat 20,000 usahawan PKS dan pengusaha mikro untuk menaikkan taraf sistem jualan, inventory dan perakaunan digital. RM900 juta pinjaman di bawah BNM, Bank Negara Malaysia, menggalakkan syarikat PKS meningkatkan produktiviti perniagaan melalui otomasi dan pendigitalan. RM40 juta untuk program Shop Malaysia Online, iaitu untuk peniaga kecil, terutama bidang makanan yang berniaga dari rumah. Pusat ekonomi digital di setiap DUN akan terus diperkasa untuk menyokong pengusaha kecil menjual produk secara dalam talian dengan peruntukan RM25 juta. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah?
Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Kalau tadi kita dah tengok teknologi 3D printed yang memang mengkagumkan kita, kita dah cakap juga berkenaan dengan ledakan transformasi digital, dan saya jalan-jalan di sekitar booth ni, pameran ni, saya nampak apa benda ni saya nak tahu. Kita bersama dengan Randy Omar Iqbal, pelajar ijazah kedoktoran kimia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Mungkin boleh cerita sikit apa ni sebenarnya, Randy? We develop a new membrane material for the desalination technology. It means that we want to remove the salt compound in the seawater and produce the clean water for the drinking and also for the human life. We use the membranes technology and then it composed from the natural ball clay. It means the low-cost material that have ability to remove the pollutant from the seawater. I will show you about how it's work, this technology for the refills and also to produce the clean water from the seawater. Alright, ni kat sini Jadi apa yang kita boleh tunjukkan dekat sini? Okay, ini saya tunjukkan bahwa ini adalah Firistin ball clay membrane before our modification. Membran ni dia akan wetting dengan adanya polutan ketika ada di depan, ketika ada kita dropkan polutan on the membrane surface. After that, masalahnya dia adalah if the membrane will be wet with the various pollutant, it can reduce of the membrane performance for the desalination technology. So we can make some modification on the membrane surface with our technology to create the omniphobic surface. Omniphobic meaning that this membrane cannot be wetted by oil and also water. Okay, we tested with the membrane when we drop the water on the membrane surface. As you can see here, the surface cannot be wetted by the water base. And also one more, we try with the oil. This membrane also cannot be wetted by oil. It has the ability to repel the various surface tension liquid, which means that as the pollutant in the seawater, and then it can allow only water vapor from the feed side to permeate side, and then it will be produced the clean water to have that can be used for the drinking water and also for the human daily activity. Dan macam Randy, ini pula apa ni sebenarnya ni? Okay, this is the membrane distillation system. This is our system to produce the clean water from the seawater. And then I will show you the some equipment in this system. The first one, we have the membrane, module membrane. From the membrane, we create or we fabricate the membrane module, as you can see in here. And then we put the seawater in the feed tank, in this tank. After that, the seawater will be vaporized as the water vapor, and then water vapor will be passed through into the membrane, and then it will condensate and then produce the clean water and at the permeate tank. And then, as you know, the permeate tank will collect the clean water, and then it can be used for the drinking water, and also it can be used for the human daily activity. Jadi teknologi ini dah digunakan di mana je? Teknologi ini one of the option to replace the reverse osmosis technology, because the commercialized and also the mature technology at this time for the desalination is the RO technology. And then MD ini kita masih dalam tahap development, tapi kita dah coba to pilot scale and also collaborate dengan beberapa company, such as we also have the collaborate with the Petronas to
to build up the solar driven membrane distillation technology. It means that we combine the solar technology and also with the membrane distillation technology to produce the clean water. Jadi kepada anda yang duduk di sekitar laut, bolehlah ada teknologi ni letakkan dalam rumah, daripada air laut boleh tukar jadi air minuman, betul? Setakat ini dulu Randy. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Lensa IPT dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Sememangnya Nexus Expo merupakan satu platform untuk mempamer dan juga meraihkan penyelidikan inovasi oleh IPT, khususnya di Universiti Teknologi Malaysia UTM sendiri, dan alhamdulillah hari ini kita dapat lihat 47 booth yang dipamerkan dan alhamdulillah banyak sebenarnya kita belajar berkenaan dengan teknologi, penyelidikan dan juga inovasi. Nak senang nak mudah, ikuti kami di Lensa IPT Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan institusi pengajian tinggi dalam negara, dan jangan lupa untuk terus tonton kami di TV1 dan juga saluran berita RTM setiap hari Jumaat jam 9 malam. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.